Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya memperkenalkan diri. Telah ayahanda titipkan nama Nur Emasha Elisa binti Zamzu, kini menuntut ilmu sebagai seorang pelajar sains student tingkatan 4 di SMK Mat Kilau, Kuantan Pahang. Di sekolah, saya telah diberikan amanah menggalas tanggungjawab sebagai Exco Tertinggi Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Berbekalkan semangat pantang berundur sebelum berjuang, sebagai seorang pelajar yang aktif, saya giat menyertai pelbagai pertandingan seperti syair dan sajak, pengucapan awam, bicara cilik dan juga aktiviti yang melibatkan STEM. Meminjam kata-kata keramat Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Hari ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang bertajuk Berbicara Tentang Perempuan. Di dalam buku ini penuh dengan isi yang menarik. Jadi, mari kita sama-sama mendalami dan menyelami sebuah karya yang penuh dengan motivasi ini. Buku hebat ini telah ditulis oleh seorang penulis Indonesia yang tidak asing lagi dengan nama penanya Buya Hamka. Buya Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah merupakan seorang ulama, aktivis politik dan seorang ulama Indonesia, juga merupakan seorang penulis Indonesia. Antara karyanya yang terkenal ialah Tafsir Al-Azhar, Tenggelamnya Kapal Wonder Witch, Merantau ke Delhi, Di Bawah Lindungan Kaabah dan termasuklah buku di hadapan saya ini. Ia diterbitkan pada tahun 2021 oleh Jejak Tarbiah Sendirian Berhad. Buku menarik ini mempunyai 156 halaman bercetak dan 16 bab, yang mana buku ini membincangkan betapa mulianya kedudukan seorang perempuan dalam agama Islam. Ia berharga RM25 Malaysia untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan amatlah berpatutan serta mampu dimiliki oleh semua, terutama pelajar seperti saya. Walaupun penulisnya berasal daripada negara Indonesia, namun buku ini tiada langsung menggunakan lenggok bahasa negara tersebut. Antara topik yang menarik perhatian saya di dalam buku ini dibincangkan tanggungjawab perempuan dalam Islam, bagaimana pembahagian dan pemilikan harta untuk seorang perempuan dalam Islam, tingginya darjat seorang ibu, hak perempuan dalam perkahwinan dan banyak lagi. Semua topik ini dibincangkan secara ringkas dan disokong oleh Al-Quran, hadis, sunnah Nabi dan kisah-kisah baginda. Menarik bukan? Walau bagaimanapun, jika diteliti, terdapat beberapa mesej penting yang hendak disampaikan oleh penulis. Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab tanpa mengira lelaki maupun perempuan, kerana lelaki dan perempuan bukanlah diciptakan untuk saling menyayangi semata-mata, tetapi untuk saling melengkapi. Kedua, kita perlu sedar bahawa dengan kedatangan Islamlah darjat seorang perempuan telah diangkat. Betapa beruntungnya kaum perempuan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan satu surah khusus buat perempuan, iaitu Surah An-Nisa. Antara nilai murni yang diperoleh dari buku ini termasuklah nilai menghargai. Contohnya, buku ini telah menceritakan kemuliaan seorang perempuan, termasuklah insan yang bergelar ibu. Jadi, seorang anak perlulah menghargai jasa ibunya yang telah bertaruh nyawa melahirkan mereka ke dunia ini. Kedua, nilai keadilan. Seperti contoh di alam pekerjaan, buku ini telah membahaskan bahawa
Lelaki dan perempuan mempunyai peranan tugas masing-masing dan akan diberikan ganjaran gaji yang sama rata. Pada pendapat saya, buku ini amatlah sesuai dibaca, khususnya pada individu yang ingin mencari jawapan bagaimanakah kedudukan wanita dahulu sehingga dimuliakan dengan kedatangan Islam. Selain itu, terdapat beberapa baris ayat yang telah diselitkan di dalam buku ini yang mampu dijadikan pedoman pada si pembaca, terutama pembaca wanita. Yang berbunyi, perempuan adalah tiang dan biasanya tiang rumah tidak kelihatan. Tetapi kalau rumah sudah condong, periksalah tiangnya. Itu tandanya tiangnya sudah lapuk. Bagi saya, kekurangan buku ini ialah warnanya yang suram, membuatkan ia kurang diminati oleh golongan muda pada masa kini. Seharusnya, grafik dan pilihan ton warna yang menonjol diselitkan dalam buku ini agar mampu menarik minat pembaca dan menangkap mata beliau. Akhir kata, nadi ilmu amalan membaca. Saya sudahi dengan kalimah wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Masya, buku yang sangat menarik bagi cikgu. Okay, tapi cikgu tertanya, adakah buku ini sesuai dibaca oleh pembaca lelaki? Semestinya sesuai cikgu, sebab pembaca lelaki boleh mengetahui bagaimana rumitnya seorang perempuan ini. Tapi mereka juga boleh mengenali perempuan dengan lebih mendalam. Buku yang menarik. Dari mana awak dapatkan buku tersebut? Saya dapatkannya di atas talian dan boleh dibeli di kedai buku yang berhampiran. Ianya dijual di serata Malaysia. Di atas talian maksudnya di Shopee? Ya, di Shopee, Lazada. Okey, maknanya mudah didapatilah. Okey, cikgu tertanya juga, dalam banyak-banyak buku yang ditulis oleh penulis di Malaysia ni, mengapa awak meminati buku apa tajuknya tadi? Berbicara tentang perempuan ini. Saya pilih buku ni sebab semua topik yang dipersembahkan dalam buku ini amatlah relevan dengan masyarakat kita pada hari ini. Seperti biasa, karya Buya Hamka tidak pernah mengecewakan. Walaupun luarannya nampak nipis, tapi dalamannya penuh dengan isi. Sudah sedia maklum, bagi sesiapa yang selalu membaca karya Buya Hamka, penulisannya yang ringkas tetapi penulisannya juga mempunyai isi dan maknanya yang tersendiri. Maknanya itu boleh menusuk ke hati kita yang dalam. Okey, pernahkah awak share buku ni dengan ahli keluarga yang lain? Sudah semestinya saya share dengan mereka dan pandangan mereka pada buku ini, mereka tertarik sebenarnya, tapi pada usia mereka kurang untuk membaca buku ini. Jadi saya jelaskan serba sedikitlah kandungan buku ni kepada mereka. Cikgu rasa buku ni penuh dengan motivasi dan nampaknya awak sendiri pun meminati buku yang jenis genre macam ni. Okay, selain daripada buku ni, adakah buku motivasi lain yang awak pernah baca? Saya pernah baca buku daripada penulis-penulis lain, tapi saya lebih meminati penulisan Buya Hamka sebab penulisannya tu lebih mendalam dan banyak memberikan saya pengajaran. Nampaknya cikgu pun kena Saya kena sangat-sangat dapatkan cadangkan satu buku Buya Hamka. Okey, bukunya. Okey, ada grafik tapi tak banyak. Okey, ada juga petikan-petikan surah ya. Ya, dapat. Okey. So sampai sini sahaja dahulu. Tokoh Nilam ya. Mewakili SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Dan terima kasih.